Kita bercakap berkenaan dengan angin perubahan yang mungkin kita akan saksikan khasnya dalam kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu. Kerusi ini yang mungkin paling fragile kerana bukan sahaja mereka mempunyai majoriti pengundi bukan kaum Melayu tetapi majoritinya sangat tipis pada 2018. Apa yang kita boleh jangkakan? Saya mau berbincang dengan Profesor Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Prof, cakap-cakap berkenaan dengan angin perubahan signifikan yang akan kita saksikan dalam PRN Johor dalam kalangan pengundi bukan Melayu. Apa pendapat Prof? Ya, kalau kita perhatikan dan jadikan nota kaki apa yang telah berlaku di Melaka, angin perubahan itu telah berlaku. Dan di sini juga mengikut hasil kerja lapangan akan ada angin perubahan. Mungkin tidak bersifat kekal, tetapi ketara perubahan itu akan berlaku. Ada dua faktor penting yang harus kita berikan keutamaan. Satu adalah kekuatan yang telah dibina oleh Menteri Besar sendiri yang mudah mendampingi pelbagai kaum. Kedua, beliau telah mampu untuk menyelesaikan beberapa perkara yang dihadapi oleh orang bukan Melayu, termasuk peniaga-peniaga ketika berhadapan dengan pandemik. Dan itu telah menyebabkan ada dalam kalangan pengundi bukan Melayu mahu memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Dan saya rasakan faktor ketiga, bagaimana beliau disenangi dan juga populariti yang tinggi dalam kalangan pelbagai kaum ini mungkin akan memberikan nilai tambah khususnya di kawasan-kawasan campur ini. Kedua adalah faktor penolakan yang berlaku dalam kekusutan yang sedang dihadapi oleh Pakatan Harapan. Logo yang digunakan sendiri oleh PKR dan juga logo yang digunakan oleh Pakatan Harapan masih dipersoalkan kerana dirasakan tidak wujud satu kolaborasi yang sepatutnya tidak berlaku sama sekali. Malahan ketika Pakatan Harapan memerintah Johor, itu juga akan dijadikan sebagai perbandingan dengan apa yang telah dilakukan oleh Datuk Hasni Mohamad. Ya, Prof. Selamat untuk kita katakan sentimennya seringkali penyokong Pakatan Harapan dan juga pengundi Pakatan Harapan. Kebanyakan kaum bukan Melayu berat untuk menyokong pada Pakatan Harapan. Sudah tentu ada exceptionnya, tapi ini adalah sentimennya secara umum. Walau bagaimanapun apa yang mereka saksikan sejak 2-3 tahun yang lepas, infighting dalam Pakatan Harapan, implosion dan sebagainya, kerajaan jatuh di peringkat persekutuan, adakah ini akan memberikan pengaruh kepada sentimen mereka terhadap PH? Adakah ada antara mereka mungkin sudah muak, mungkin mereka mahu prioritize atau memberikan keutamaan kepada kestabilan? Apa yang Prof jangkakan berkenaan dengan sentimen mereka ini selepas melihat apa yang terjadi kepada Pakatan Harapan beberapa tahun lepas? Ya, kalau dilihat hasil dapatan kajian, ia menunjukkan bahawa sebahagian besarnya merasa muak, kecewa dengan harapan yang telah diberikan kepada satu pakatan yang diangkat oleh pelbagai kaum pada tahun 2018. Jadi tiba-tiba apabila berlaku isu permasalahan dalaman yang masih tidak diselesaikan, maka timbul keraguan dalam kalangan sebahagian daripada pengundi yang merasakan bahawa mereka mahukan satu bentuk kerajaan yang stabil, yang boleh memberikan masa depan yang lebih baik, khususnya kepada masa depan dalam konteks ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan juga untuk menangani kos sara hidup. Ia memerlukan satu bentuk kerajaan yang mantap, ampuh, yang boleh berjalan dengan licin, lancar dan tersusun. Maka dalam kedudukan tersebut, ada sebahagian penyokong, khususnya yang telah melakukan undi protes atas pagar, yang mahu kembali kepada Barisan Nasional. Pengundi yang tega kepada kesetiaan pada parti barangkali akan kekal terus. Tetapi dalam kedudukan kerusi panas ini, yang banyak menentukan keputusan adalah undi protes dan juga pengundi atas pagar. Dan saya percaya inilah yang akan berlaku dalam konteks aliran perubahan gelagat pengundi. Malahan kalau kita perhatikan dalam kedudukan hari ini dan juga jika dijadikan rujukan kepada apa yang telah berlaku di Melaka, sudah pasti kerjasama itu masih belum diselesaikan oleh Pakatan Harapan yang
diberikan harapan yang cukup besar, tetapi masih belum mampu untuk laksanakan sepenuhnya ketika diberikan peluang. Dan ketika ini kita lihat mereka cuba yakinkan dan juga memulihkan kepercayaan semula berdasarkan kepada sokongan yang pernah didapati sebelum ini. Jadi saya percaya kesemua ini akan menjadi faktor penarik dan juga penolak dalam konteks angin perubahan dalam kalangan pengundi bukan Melayu. Adakah masih selamat untuk Pakatan Harapan bergantung kepada pengundi, blok pengundi bukan Melayu sebagai satu bentuk insurans kepada mereka, sesuatu yang mereka sentiasa boleh harap untuk memberikan sokongan kepada mereka berbanding Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional? Ya, kalau kita bahagikan kepada dua, lazimnya Pakatan Harapan dikatakan mempunyai kecenderungan untuk menjadikan pengundi bukan Melayu sebagai safe deposit mereka, dan bagi Barisan Nasional, Perikatan Nasional, safe deposit mereka adalah pengundi Melayu. Tetapi dalam konteks sekarang ini, barangkali tidak kekal. Barangkali pengundi bukan Melayu menunjukkan tanda protes supaya ada perubahan akan dilakukan oleh Pakatan Harapan. Maka pengundi bukan Melayu yang sebelum ini kekal setia kepada mereka mungkin akan melakukan perubahan ini supaya ini akan diambil iktibar dan juga akan dijadikan sebagai satu pengajaran sebelum sampai ke PRU ke-15. Saya bertanggapan bahawa safe deposit itu ataupun sokongan yang selama ini diperolehi itu masih ada, tetapi tidak bersifat kekal, dan Pakatan Harapan tidak boleh selesa selamanya hanya bergantung kepada pengundi bukan Melayu. Prof sebut berkenaan dengan undi protes sebentar tadi. Dalam semua cerapan data kita sejak berbulan malah bertahun yang lepas dalam PRU dan PRN, PRK dan sebagainya, ini satu data yang mustahil untuk kita dapatkan, iaitu berapa ramai, berapa banyak pengundi protes yang mengundi secara protes pada pilihan raya yang terakhir. Prof mungkin lebih dekat dengan data, dengan tinjauan dan sebagainya. Apa yang kita tahu berkenaan dengan mungkin bilangan dan skala mereka yang pada pilihan raya yang lalu mengundi protes, kerana pada kali ini kita boleh jangkakan gelombang ini mungkin akan move to the other direction. Jadi adakah kuat dan banyak dan meluas pengundi yang dikatakan mengundi protes pada PRU 14 ini? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhannya, setiap parti ada penyokong setia mereka dalam sekitar 25%, 35%. Katakan Barisan Nasional ada 35%, Pakatan Harapan ada 35%. Baki 30 itulah yang tergolong dalam kelompok yang boleh menjadi undi protes dan juga penyokong atas pagar. Mereka inilah yang boleh menjadi kingmaker, penentu di kawasan-kawasan panas, di kawasan-kawasan yang majoritinya telah dimenangi dengan undi yang kecil, dan 30% inilah yang sebenarnya selalu menjadi penentu. Dan itu telah berlaku dalam PRU 2018 apabila 30% ini telah condong kepada Pakatan Harapan menjadikan sokongannya membesar. Jadi dalam konteks skala tersebut, kita lihat ia besar, ia bukannya kecil. Ia juga seolah-olah sama besar dengan kesetiaan yang diberikan kepada parti masing-masing. Satu lagi faktor, Prof, yang agak kita sukar untuk ramal selain daripada ini adalah pengundi muda. Sudah tentu undi 18 kali pertama dilaksanakan untuk PRN Johor 18 hingga 20 tahun. Kita ada lebih ramai lagi pengundi kali pertama yang didaftarkan secara automatik, lebih kurang 700,000. Pengundi 18 ke 20 tahun ada lebih kurang 130,000 tak silap saya. Dan daripada 4 kerusi yang kita kongsikan tadi, hanya satu kerusi sahaja yang sebenarnya majoriti pada PRU 14 lebih besar daripada bilangan pengundi 18 hingga 20 tahun yang akan ada pada tahun ini. Dalam erti kata lain, untuk semua kerusi, 3 kerusi yang lain yang majoritinya tipis, majoriti pengundinya juga bukan Melayu, mereka sekurang-kurangnya atas kertas akan menerima pengundi 18 ke 20 tahun yang lebih ramai daripada bilangan majoriti yang diperoleh pada PRU 14. Jadi blok ini sahaja kalau secara teorinya boleh cukup untuk swing kerusi itu ke arah yang lain. Apa pula
jangkaan di mana duduknya kebanyakan pengundi 18 hingga 20 tahun ini? Seperti mana bukan Melayu, sentimen dan persepsinya mungkin mereka lebih berat kepada anti-establishment. Mereka mungkin lebih berat untuk menyokong siapa yang bukan kerajaan, pembangkang. Adakah ini satu sangkaan, assumption yang selamat? Ya, kalau kita perhatikan, pengundi muda ini terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi gelagat pengundian mereka. Satu, mereka mungkin akan terikut dengan pengaruh keluarga. Kalau keluarga sudah terkeluar daripada menyokong kerajaan dan selama ini menunjukkan kesetiaan kepada parti pembangkang, maka anak-anak ini juga didorong sedemikian rupa. Kedua, faktor peer group rakan sebaya. Dan ini faktor yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Saya percaya ini yang banyak akan mempengaruhi pola pengundian mereka kerana mereka ini terdorong untuk mempunyai satu titik persamaan yang sama. Ketiga, informasi yang sampai kepada mereka. Keempat, pemimpin idola yang ingin mereka ikut dan itu akan jadikan sebagai titik pengundian di hari mengundi. Jadi faktor anti-establishment ini saya rasakan banyak bergantung kepada keempat-empat faktor tadi. Lazimnya pengundi muda mahu melawan arus. Tetapi dalam konteks di Johor, saya percaya mereka harus ataupun akan berhati-hati supaya isu yang dibawa oleh parti politik ke atas mereka dengan pemilihan calon, dengan usaha untuk menangani isu mereka sendiri tidak terlepas hanya semata-mata kerana mereka mengundi secara emosional. Dan itu sesuatu yang masih perlu kita halusi teliti kerana ini akan menjadi titik tolak kali pertama. Hasil kerja lapangan menunjukkan bahawa mereka berminat untuk keluar dan mereka mempunyai sentimen ke atas parti-parti tertentu, calon tertentu, dan mereka sendiri menyatakan bahawa rakan sebaya banyak mempengaruhi berbanding dengan keluarga. Prof, blok pengundi bukan Melayu ini dan juga blok pengundi muda ini, apa yang mereka lihat sewaktu membuat keputusan untuk mengundi siapa nanti dan bagaimana ia berbeza dengan pengundi Melayu? Bagi saya, faktor utama yang dilihat oleh blok bukan Melayu adalah soal, kalau sebelum ini soal integriti, soal kecelaruan. Tetapi kini yang dewasa melihat kepada soal kestabilan, peluang pekerjaan, bagaimana isu kos sara hidup. Begitu juga pengundi muda juga kita lihat terdorong dengan faktor seperti ini dalam kedudukan semasa apabila terhimpit dalam kedudukan di mana mereka mahu perubahan dalam gaya hidup mereka dan mereka tahu mereka memerlukan sebuah kerajaan yang mantap yang boleh menangani isu mereka. Sebab itu saya katakan bahawa angin perubahan akan berlaku kerana masing-masing mahukan satu bentuk kestabilan, satu bentuk kemakmuran, kesejahteraan yang saya rasakan penting di dalam pilihan raya kali ini. Apatah lagi kita sedang bergelut dengan isu upah atau nyawa. Dan golongan bukan Melayu ini dan juga muda, saya rasa mempunyai soal pemikiran ke atas ekonomi masa depan mereka. Bagi pengundi Melayu, saya rasa mempunyai sentimen yang sama. Cuma ada satu nilai tambah di Johor ini adalah soal kesetiaan kepada parti. Baik. Terima kasih Profesor Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia, dan kita akan terus meneliti semua isu berkisar tentang pilihan raya negeri Johor didepani dengan isu rakyat. Itu kita akan lakukan setiap hari sehinggalah 12 Mac nanti hari pengundian dan juga selepas itu setiap hari. Terima kasih kerana menonton Johor Memilih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.